Alhamdulillah kembali kita semua para penonton sahabat syurga, walaupun kita tidak bersua secara fizikal, insya-Allah semoga Allah pertemukan kita di jannah nanti insya-Allah. Dan para penonton, kita akan terus bersama dengan Ustaz Syari yang sudah berada di talian Skype sekarang. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey Ustaz, hari ini kita akan sambung balik untuk tadabbur surah Al-Mulk, dan insya-Allah kita akan bermula daripada surah ayat yang ke-16 hingga 19, yang mana sebelum berehat tadi dah bacakan berkenaan dengan ayat 16. Dan dengan ini Ustaz, insya-Allah semoga Al-Mulk ini kita dah biasa baca, memang lazim dan sangat berbesar hati dan sangat teruja untuk membawa bersama-sama para penonton untuk kita tadabbur bersama Al-Mulk. Dengan ini falyatafaddal mashkura. Ustaz, silakan. Ayat yang ke-16 kita tadabbur bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sadaqallahul azim. Adakah kamu sudah berasa tenang dan aman bahawa dialah Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika dia tiba-tiba menggoncangkan bumi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, para penonton TV Al-Hijrah, Puan Ami Sofia dan seluruh yang bersama di pelbagai platform. Hari ini kita bersama dengan ayat yang ke-16, di mana pada ayat yang ke-16 ini Allah mengemukakan soalan. Ya, ini cara Allah mendidik Al-Quran. Allah mengemukakan soalan. Bukan satu tetapi dua soalan. Aamintum am amintum? Kamu rasa amankah? Kita tanya diri kita, dengan harta yang makin meningkat mungkin, dengan kesihatan yang berkekalan mungkin, dengan anak yang bertambah-tambah mungkin, dengan pengaruh yang semakin melebar ya mungkin, adakah kita sebenarnya rasa aman? Belum tentu kita rasa aman walaupun kita kaya raya. Belum tentu kita rasa aman, tenteram, hati ini tidak mengalami kegusaran, kegelisahan. Walaupun kita bernama doktor, profesor, belum tentu seorang yang terkenal, ya, seorang yang banyak pengaruh, seorang ahli politik yang mempunyai kenalan yang ramai, mempunyai rasa aman dalam hati mereka. Belum tentu. Maka ayat ini mengajar kita untuk rasa aman dalam hati, ia amat memerlukan iman. Bahkan perkataan iman sangat rapat dengan perkataan aman. La amanah liman la imanalah. Tidak ada keamanan kepada orang, tidak ada keamanan kepada orang yang tiada iman. Jadi tuan-puan sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala timbulkan soalan kepada kita. Adakah dengan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kamu, wahai manusia yang diberikan sedikit daripada nikmat kerajaan, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy di Makkah ketika surah ini diturunkan, aamintum? Adakah kamu benar-benar boleh tidur lena? Adakah kamu benar-benar diulik mimpi yang indah-indah? Terus terang saja, yang kamu sangat risau dengan harta kamu, siapa yang bakal curi, siapa yang bakal ceroboh. Kamu sangat risau dari hari ke hari, kedudukanmu semakin terjejas. Rupa-rupanya yang disangka akan memberikan kebahagiaan hanya menambah kekusutan. Ayat yang ke-16 ini sangat menggerunkan, Puan Ami Sofia, kerana Allah Ta'ala menggunakan perkataan khasafa. Khasafa ini adalah perbuatan di mana ya kita timbul sesuatu yang duduk di dalam, yang mungkin 2-3 meter ke dalam tanah. Kita timbus sampai tak nampak kesan apa-apa di atas itu. Seolah-olah kalau orang lalu, dia tak perasan kat bawah tu ada sesuatu. Ditimbus lubang dengan tanah sehingga orang tak perasan ada sesuatu yang perlu dicari di bawah ini. Tak ada nilai pun. Lalu begitu sahaja, dan cara Allah timbus, kalau khasafat ini adalah cara timbus yang tak mungkin boleh dikeluarkan. Dan
antara tokoh penting yang pernah Allah Ta'ala timpakan khusufil ard, iaitulah ditimbus ke dalam tanah adalah Qarun. Fa'idha hiya tamur. Tamur ini artinya goncangan, sehingga goncangan dalam bumi, manusia masuk ke dalam tanah, kemudian Allah tidak biarkan dia mati lemas di dalam tanah berkenaan tidak memperolehi udara, bahkan kedua-dua bahu, tulang bahu ini, ya, kalau dalam ayat sebelumnya manakib, ya, dua bahu ini, ya, kalau dalam ayat 15 tu berjalan dari satu bahu ke satu bahu, yang bermakna musafir jauh, bermusafirlah cari rezeki. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan ayat 16 yang juga ada unsur bahu ini akan jadi rapat dengan bahu ini. Bayangkan Allah rapatkan tanah itu hingga berlaga dua tulang bahu ni, remuk seluruh tubuh, hancur lebur manusia, ditimbus oleh azab yang bernama khusuf al-ard ini, wal'iyadu billah, Puan Amin. Allahu Akbar. Dan itu dia Ustaz. Dan kalau kita tengok ayat, antara ayat yang ke-16 ni, kalau macam Ustaz cerita tadi berkenaan dengan kisah Qarun, yang mana Qarun ni terkenal dengan kekayaan dan juga disebut dalam surah Al-Qasas, ayat 81, para penonton, kalau dapat kita sama-sama. Dan ada perkataan itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kalau dapat Ustaz kongsikan bersama dengan kami kisah Qarun seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, supaya menjadi iktibar untuk kita bahawa semua ni boleh Allah boleh ambil, Allah boleh benamkan. Bukan kita kata, oh aku kaya sebab aku kaya lah, usaha dan sebagainya. Memang pandai, memang nak buat macam mana, keturunan pandai. Jadi inilah juga antara ayat-ayat yang takut-takut menjerumuskan kita, seperti mana golongan orang yang tidak dapat membela diri. Silakan Ustaz. Betul, di mana ada cerita Qarun untuk mentafsirkan ayat yang ke-17, maafkan saya, ayat yang ke-16 surah Al-Muluk tadi. Kita dapat lihat kisah ini dalam halaman 395 Al-Quran, surah yang ke-28 di penghujung surah Al-Qasas. Kita bila sebut Qarun, ya, kita terbayang satu orang manusia yang kaya raya, yang menonjol-nonjolkan hartanya kepada orang-orang miskin Bani Israel. Tetapi apa yang perlu kita risaukan, ya, bukan perbuatan menonjol-nonjolkan harta itu, tetapi cara fikir beliau. Kerana insya-Allah kita, ya, tidak mahu untuk menonjol-nonjolkan harta kita. Kerana ia boleh memberikan keburukan, mendedahkan bahaya kepada orang-orang yang berpenyakit dalam hati untuk datang mencuri, meragut, menceroboh. Kita mungkin tidak tonjolkan harta kita sebagaimana Qarun. Tetapi yang dirakamkan Al-Quran bukan hanya babak dia menonjolkan hartanya kepada Bani Israel, tetapi pemikiran beliau yang boleh berpindah kepada kita, Puan Amin. Ya. Ini yang merisaukan kita. Betul. Para ulama seperti Abul A'la Al-Maududi dalam tafsirnya, beliau berkata, ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kalau kita tengok terjemahan, sesungguhnya aku dapat harta ini semata-mata kerana ilmuku. Allahu Akbar. Kalau kita tengok, macam positif dia. Sebab nak dapat sesuatu harta memang kena ilmu. Tetapi tafsiran para ulama akan membantu kita. Ada dua tafsiran ayat ini menurut Al-Maududi. Pertama sekali beliau kata, saya dapat kedudukan kekayaan ini kerana 100% berdasarkan ilmu saya. And this is the problem. Beliau telah beri kredit 100% kepada dia punya kehebatan, kepakaran, kebijaksanaan, dan tidak ada walau 1% sebutan Tuhannya. Menisbahkan, memberi kredit, ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya, tak ada langsung. Semata-mata aku, ini potensi diri aku, okey.
ini aku punya kehebatan, aku. Jangan kau sebut ini ada kena mengena dengan Tuhan. I deserve it. Saya yang struggle. Kerana saya struggle, korang Bani Israel tak struggle, apa korang dapat? Tengok aku. Jadi bahaya tahu kenyataan seperti ini potensi saya. Tak salah kata macam tu. Tapi mana Tuhan dalam ucapanmu? Potensi-potensi itu datang daripada mana? Potensi, kebijaksanaan, kreativiti, inovasi, usaha, sihat tubuh badan, idea brilliant, datang daripada mana? Tuhan juga yang bagi. Yang kedua, tafsiran yang kedua adalah Qarun seolah-olah berkata, pemberian ini kerana Tuhan sayangkan saya. Kalau Tuhan tak sayang saya, dia tak bagi pada saya. Tuhan tak bagi pada kalian, wahai Bani Israel, sebab Tuhan tak sayang korang. Tuhan bila sayang pada seseorang, dia akan memberi pelbagai nikmat. Ini logik Qarun yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bila banyak nikmat, tanda Tuhan sayang. Belum tentu Tuhan sayang dengan pemberian yang banyak. Seorang mukmin akan meyakini pemberian yang banyak adalah nikmat dan ibtila. Mukmin percaya pemberian yang banyak adalah nikmat, lalu kita kata alhamdulillah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi yang kedua, pemberian yang banyak adalah ibtila, ujian yang amat berat daripada Allah, yang ramai orang gagal dengan ujian ini. Ya, jadi itu kita punya kefahaman kepada cerita Qarun. Qarun sudah mati, keqarunan belum lagi. Maka berjaga-jaga dengan penyakit dan pemikiran Qarun. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik, Ustaz. Semoga kita dijauhi dengan Qarun yang dah tak ada tapi takut meninggalkan sifat Qarun itu. Meresap. Na'udzubillah min zalik. Okey Ustaz, kalau kita tengok balik dalam ayat yang pertama tadi, dalam surah Al-Mulk tadi, dalam ayat yang ke-16, bagaimana Allah menimpakan bencana kepada mereka yang melanggar perintah Allah atas keegoan mereka dan tak ada rasa sifat syukur, bahkan kufur. Dan ini juga sebenarnya kalau kita jelas dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalau kita syukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah yang berat. Jadi kalau Ustaz dapat ulas, bagaimana yang dimaksudkan dengan sifat syukur yang gagal dipraktikkan? Bukan kita nak tahu syukur macam, tapi sifat syukur yang gagal dipraktikkan sehingga mendapat kufur, dan terutamanya impact dalam kita mendepani ujian pandemik ketika ini. Punca umat terdahulu kufur dan tidak bersyukur antaranya adalah jarang berfikir tentang kebesaran Allah di alam ini. Sebab kalau dia berfikir, dia melihat berkali-kali apa yang Tuhan ciptakan di atas kepalanya. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Dia akan datang rasa I am nothing. Sempurnanya Allah menerbitkan matahari dan membenam matahari. Sempurnanya Allah mendatangkan siang dan malam. Sempurnanya Allah menjadikan matahari terang benderang, tidak pernah padam walau sesaat. Sempurnanya Allah menjadikan bulan itu tidak bersifat matahari, ia berfasa-fasa. Jadi umat terdahulu, penyakit umat terdahulu boleh jadi penyakit kepada kita pada waktu ini, iaitulah banyak sebab untuk tidak mahu bertafakur dan merenung. Orang-orang dahulu barangkali perniagaan yang menggairahkan keuntungan daripada perdagangan menyebukkan mereka. Apa beza dengan kita hari ini dengan gadget, daya-daya tarikan yang ada daripada followers yang menyebabkan kita hanya duduk tengok phone tetapi tak tengok ke arah langit. Cuba kita didik anak kita. Puan Amy mungkin ada pengalaman kan, didik anak dengan buku-buku astronomi. Cuba bagi anak tengok dokumentari Red Spot di planet Mushtari tu. Dia punya taufan dia tu sangat, yalah, saintis cuba bawa situasi kalau berlaku di dunia. Banyak batu-batu asteroid
lingkaran antara marih dengan mushtari itu yang kita nampak kecil je, tapi boleh hempap satu semenanjung Malaysia. Kecil je. Cuba kita fikirkan sejenak bulan bila angkasa lepas sampai di sana. Berapa banyak lekuk-lekuk di bulan akibat daripada hentaman meteor. Cuba kita tengok planet-planet yang ada ni, kat mana boleh manusia hidup? Kenapa kita tidak bertanya satu soalan? Kenapa bumi begitu istimewa ya? Kerana tempat-tempat lain, teori sahaja kata manusia boleh pergi tempat lain, boleh hidup. Tak ada fakta pun lagi. Tak ada tempat yang boleh dibuktikan boleh hidup. Air pun tak ada lagi sampai ke saat ini di mana-mana planet. Jadi, cuba bandingkan. Kita kena hargai sains ini. Penemuan-penemuan teleskop Hubble kita hargai. Di mana kita akan dapati boleh hidup ke kat tempat lain. Lalu barulah anak kita akan rasa satu perasaan, hebatlah bumi ni mama. Sebab kalau tengok kajian-kajian semasa ni, tak boleh hidup kat bulan tu. Alah, tak payah pergi ke bulan. Tak payah pergi jauh-jauh sangat ke planet Marikh. Anda naik sahaja roket ke angkasa lepas, and then terjun sahaja. Apa berlaku pada tubuh kita? Ganas tak ganas angkasa lepas ni, tubuh ni boleh hancur lebur kalau kita keluar daripada angkasa lepas tanpa uniform khusus. Ya. Jadi apa yang kita nak katakan, ganas sebenarnya di angkasa lepas tu. Terlalu ganas. Tiba-tiba di atas muka bumi Allah Ta'ala kata apa? Dhalula famshu fi manakibiha. Dhalula ni maknanya binatang tu liar tau. Tetapi Allah jadikan dia sangat jinak untuk kamu, wahai manusia, dapat mencari rezeki. Jadi bila kita bandingkan, dia akan menghadirkan kesyukuran. Puan Amy. Allahu Akbar. Itu dia nak mendidik, nak mencambah rasa syukur tu dengan melihat keadaan satu keadaan tu, insya-Allah semoga ia dapat memupuk rasa syukur dan mengelakkan rasa kufur. Jadi Ustaz, kalau kita pergi terus daripada ayat yang ke-16 surah Al-Mulk, kita masuk kepada ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Memang bermaksud, kalau tadi amintum, adakah ini am amintum, atau kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ini adalah peringatan, ancaman dan amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-17 pada mereka yang masih kufur dan berdegil. Dan Ustaz, kalau dapat memberikan pencerahan kepada kita antara kaum dan umat yang ditimpa bala seperti dalam ayat yang ke-17 ini adalah antaranya kaum Lut. Kalau dapat Ustaz kongsikan bersama kisah kaum Lut seperti yang diceritakan dalam Al-Quran dan pengajaran buat kita tentang jenayah kaum Lut yang sebenarnya kaum itu dah tak ada dah. Tetapi perkara itu masih ada pada hari ini. Kalau kita tengok ya, ayat 16 tadi Allah bicara tentang azab daripada bumi. Kemudian ayat 17 azab daripada langit. Ya, Allah bicara dulu pasal azab bumi, kemudian azab langit. Bumi naik ke langit. Surah Al-Mulk bermula dengan cerita langit. Renunglah kejadian langit. Kemudian Allah paparkan pula tentang berjalanlah di atas muka bumi. Ya, iaitulah ayat 15. Cantik ya, Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan paparan apa yang diturunkan dari langit ke bumi. Namanya ni'mat, seperti air hujan. Dan daripada langit ke bumi juga Allah menurunkan cahaya masabih, iaitulah Al-Quran. Kemudian manusia tidak bersyukur dengan nikmat air hujan, rezeki. Manusia tidak bersyukur dengan nikmat Al-Quran. Maka datanglah cerita azab daripada bumi naik ke langit. Cantik susunan surah Al-Mulk. Allah mulakan cerita azab daripada bumi yang menimpa Qarun, dan sekarang Allah Ta'ala cerita mengenai azab daripada langit. Hasiban. Tahukah anda apakah makna hasiban? Hasiban ini adalah angin taufan yang membawa batu-batu kerikil. Kalau kita lihat pada surah 54, ya, iaitulah
surah yang surah Al-Qamar pada ayat 34 kita akan bertemu dengan perkataan hasiban yang merujuk kepada kaum Lut yang dikenali sebagai kaum Sodom. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najaynahum bisahar. Iaitulah muka surat 530. Maka fahamlah kita. Kalau tadi cerita Qarun, cerita individu. Ya. Cerita individu. Ayat yang ke-16. Ayat 17. Kesan daripada individu-individu yang rosak ini, ia akan membentuk generasi dan bangsa perosak. Kejahatan seseorang yang dibiarkan tanpa taubat memang akan merebak, dipanggil circle of influence dia tu. Akan ada grup-grup yang terkesan dengan perangai Qarun ini, maka dia akan mendatangkan bangsa yang buruk. Sebab itu bangsa yang buruk datang daripada individu yang buruk. Ayat 16 cerita pasal individu yang buruk macam Qarun, pemikiran yang rosak. Datang ayat 17, bangsa yang rosak ambil pengajaran daripada kaum Sodom yang melakukan jenayah buat kali pertama di atas muka bumi, memperkenalkan seks sejenis ataupun homoseksual, na'udzubillah. Jadi kita kena ada perasaan takut baca surah Al-Mulk ini kerana ia menceritakan tentang azab yang pernah kena kepada orang yang melawan fitrah. Cinta, kasih sayang penuh syahwat sesama lelaki, sesama perempuan. Dan ayat 17 ini kita dapat lihat perkataan nadhir kali kedua. Iaitulah kali pertama pada ayat 8. Perkataan nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Maknanya, nadhir pada ayat 8 merujuk kepada para rasul. Tetapi kamu engkar, kamu dusta, kamu kata, ma anzalallah. Allah tak turunkan apa-apa. Kalau kamu dustakan rasul sebagai nadhir, Allah akan ambil alih tugas nadhir. Dan bila Allah ambil alih tugas nadhir, maka ia amat menyakitkan. Sedangkan kalau Rasul menjalankan tugas nadhir, alam ya'tikum nadhir, Rasul sangat sopan santun, Rasul sangat tidak berputus asa, penuh kasih sayang, bawa rahmat. Manusia ni kadang bila lembut sangat cikgunya, dia naik kepala. Okey, tak apa. Kamu naik kepala, Allah sendiri ambil alih. Fakaifa kana fasata'lamuna kaifa nadir. Kau tengok sendiri apa jadi bila aku ambil alih urusan sesuatu kaum. Allahu Akbar, itu dia. Dan Alhamdulillah hari ini kita berkongsi berkenaan dengan surah Al-Mulk. Kita selalu baca Al-Mulk. Tapi inilah dia, ya Allah Tuhanku, diberikan hari, diberikan peluang untuk kita tadabbur bersama surah Al-Mulk bersama dengan Ustaz Syarif. Para penonton, kita akan sambung selepas ini dengan ayat yang ke-18 insya-Allah di surah Al-Mulk juga. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada semua penonton yang tak berganjak untuk kita terus mentadabbur, untuk kita bersama-sama dengan Ustaz memandu kita memahami ayat-ayat dalam surah Al-Mulk pada hari ini. Kita sambung dengan kepada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaanku. Al-Mulk ayat yang ke-18. Jadi kita bersama lagi dengan Ustaz, insya-Allah. Ustaz, kalau kita tengok daripada ayat ni, kalau Ustaz dapat kongsikan faktor-faktor yang menyebabkan kedegilan dan pendustaan umat-umat terdahulu, Nabi Lut, Fir'aun, kaum 'Ad, Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh terhadap dakwah dan juga seruan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapati Puan Amy Sofia pada ayat yang ke-18 ini di mana Allah Ta'ala menunjukkan bahasa yang digunakan adalah mereka, ya, qablihim, him itu mereka. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya Allah tidak menggunakan ganti nama mereka, Allah guna ganti nama tum, korang, antum, kalian. Jadi peralihan gaya bahasa sasaran menunjukkan penjarakan. Kalau kita perhatikan amintum, kamu tu tak rasa aman ke? Kamu tu rasa aman ke? Tiba-tiba pada ayat 18 mereka sebelum daripada telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Jadi peralihan daripada kamu kepada mereka menunjukkan penjarakan. Seakan-akan Allah tidak mahu berbicara lagi dengan orang yang tak beri perhatian kepada apa yang Allah nak kata. Kerana kamu memilih untuk menjarakkan diri daripada pesan-pesanku, maka Allah menjarakkan diri daripada kamu. Maka jauhlah rahmat Allah daripada kaum-kaum pendosa. Kemudian kita lihat juga Allah Ta'ala menggunakan perkataan walaqad. Ini bermakna kita perlu lihat walaqad sebelumnya, iaitulah pada ayat yang kelima. Di mana pada ayat yang kelima Allah Ta'ala juga menggunakan walaqad, tetapi dalam konteks Allah menciptakan makhluk bercahaya untuk bedal syaitan, untuk tembak syaitan, untuk rejam syaitan. Manakala walaqad yang kedua menceritakan tentang syaitan bukan di langit, bukan syaitan jin, tetapi syaitan manusia. Kedatangan para rasul juga bawa cahaya untuk jauhkan manusia daripada syaitan yang direjam. Jadi cantik gaya bahasa Quran. Kembali pada persoalan Puan Amy tadi, apa faktor? Kalau kita tengok kepada surah Al-Muluk ni, sejak daripada awal, kita akan simpulkan ada 3 faktor mereka degil dan dusta. Pertama sekali, ya, boleh catat di ruangan komen ataupun boleh kongsikan nanti di mana-mana ruang. Kalau kita baca daripada awal surah Al-Muluk, nombor 1, mereka adalah manusia yang tidak mahu berfikir tentang kejadian langit dan fenomena alam di atas kepala mereka, di sekeliling mereka. Tidak berlaku farji'il basar. Tak berlaku. Yang kedua, bila rasul yang tak pernah berdusta bercakap tentang neraka dan syurga, mereka kata mereka tak boleh percaya sebab tak nampak depan mata. Sedangkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam 40 tahun tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Maka mustahil untuk berlaku pendustaan bila baginda berbicara tentang azab neraka dan nikmat syurga. Tetapi kafir tetap berkata, I cannot believe it until I see it. So buat dia tak ada perasaan apa pun kepada ayat-ayat neraka, ayat-ayat akhirat. Yang ketiga adalah kerana mereka sibuk berniaga, cari rezeki, kaya raya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Mereka cari rezeki, tak salah. Tetapi mereka telah singgah dalam perjalanan berdagang itu, mereka telah singgah di lokasi kaum 'Ad yang telah pernah didatangi angin yang seumpama hasiban. Mereka tak ambil pun peringatan. Dengan 3 faktor ini, tak nak berfikir kejadian alam, tak percaya cerita hari pembalasan, sibuk nak berniaga. Sedangkan berniaga tak salah, tetapi sibuk berniaga tapi mengabaikan lagi 2 faktor tadi,
maka itu menyebabkan kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum kita telah dihapuskan Allah. Kita kena didik anak kita jangan hanya tahu cerita kaum-kaum terdahulu tetapi kena zoom in pada penyakit mereka. Allah. Penyakit mereka. Itu Antara anak dia. kita. Itu dia Ustaz, terima kasih banyak sebab kadang-kadang kita setiap malam kan ataupun biasanya kita cerita kepada anak-anak kita berkenaan kisah Nabi tapi surface setakat itu. Tapi perlu ada suntikan untuk lebih memahami di sebalik kisah-kisah yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Jadi Ustaz, dan juga terima kasih kepada para penonton ni yang sebab ada yang mencatatkan nota dan meninggalkan di ruang komen. Saya sangat-sangat berterima kasih sebab kadang-kadang kan kita pun tak sempat nak apa, kita dapat lihat komen-komen tersebut. Dan kepada anda, kalau tak sempat kot ada benda lain, boleh share dulu di Facebook masing-masing insya-Allah untuk orang lain juga mendapat manfaatnya. Okey, insya-Allah. Seterusnya Ustaz, kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa, bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah sebagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Dalam tafsir Al-Munir, ayat ini menjawab kepada soalan tentang kekuasaan dan kudrat Allah dalam mendatangkan azab. Jadi Ustaz, bagaimana Allah sentiasa memberi peringatan dan amaran kepada hamba-hambanya. Maksudnya macam mana signal dia. Bukan sekali daripada, maknanya bukan sekali je seperti ayat 65. Tapi dia juga adalah isyarat. Manusia ni sentiasa lupa, sentiasa nak kena ni, sentiasa leka. Silakan Ustaz. Betul, ayat daripada muka surat 135 Al-Quran, Al-An'am pada ayat 65 memang menggerunkan. Dan ia mentafsirkan ayat yang mentafsirkan ayat, iaitulah ayat 16 dan 17 yang kita lalu tadi, memang terangkum pada ayat 65 Al-An'am. Kenapa saya kata menggerunkan Puan Amy? Kerana azab Allah bukan sekadar bersifat dari langit atau dari bumi. Kalau kita tengok ayat ini, kalau daripada langit, para ulama mentafsirkan ia sebagai batu-batu yang pernah kena kepada kaum Lut, ataupun air yang pernah turun daripada langit dengan sangat luar biasa yang pernah kena pada kaum Nuh. Manakala min tahti arjulikum, iaitulah dari bawah tapak kaki kamu, adalah apa yang pernah menimpa Qarun dan juga apa yang pernah menimpa Firaun. Yang kita risau adalah bukan azab ni. Kerana azab ini dengan rahmat sallallahu alaihi wasallam tidak akan berulang. Untuk makluman tuan-puan, ada hadis dalam Sahih Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah respon kepada ayat ini. Nabi ni bila baca Al-Quran ataupun Al-Quran diturunkan, tak habis satu ayat pun lagi Nabi dah respon dengan doa-doa. Subhanallah. Ini pun kaedah tadabbur. Lihat ya, bila para sahabat Jabir bin Abdullah berkongsi, bila turun ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Nabi mengangkat tangan berdoa, a'udzu biwajhik. Kemudian bila ayat seterusnya, au min tahti arjulikum, sekali lagi Nabi mengangkat tangan lalu melafazkan a'udzu biwajhik. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan wajahmu wahai Allah. Aku berlindung dengan kebesaranmu, keagunganmu. Maka insya-Allah, kerana doa Nabi SAW, kita tidak akan ditimpa azab dari langit macam pernah kena pada kaum Lut, ataupun azab daripada bumi daripada yang pernah kena kepada kaum Nabi Nuh. Tetapi yang kita kena risau adalah apabila ada azab berbentuk yalbisakum syi'a. Yang ni Nabi kata hadza ahwan wa hadza aisar. Allahu Akbar. Mujurlah kalau azab ini yang berlaku kepada umatku kerana ia kurang sedikit daripada azab umat terdahulu. Apa maksud syi'a? Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menyatakan syi'a ini adalah kullu jama'atin minkum tatafarraq, di mana umat Islam berpecah belah.
Ini pun azab, na'udzubillah. Allah jadikan umat ini yang menghadap kiblat yang sama, yang kejap lagi, tak lama lagi akan tunaikan haji sama-sama, yang layak pergilah, yang mampu pergilah, yang dah kena vaksin lah kan, baru dapat untuk tunaikan haji tahun ni. Tetapi sebelum ni, kita menghadap kiblat yang sama, yang kaya, yang miskin duduk sama-sama pakai baju ihram. Tetapi sedihnya bila balik ke negara masing-masing, tikam menikam daripada belakang. Allah. Kutuk mengutuk, laknat melaknat, kafir mengkafir antara satu sama lain. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan hingga berlaku pertembungan, pertumpahan darah, peperangan sesama umat Islam. Ini juga azab. Ya. Na'udzubillah. Ya, wallahu a'lam. Itu dia Ustaz. Dan berkenaan dengan ayat tadi rasa sangat gerun, dan tapi Allah juga ada ayat yang memujuk ya Ustaz, daripada surah Fatir ayat yang ke-45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka lakukan, nescaya dia tidak akan benarkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, dan dia menangguhkan hukumannya sehingga waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ustaz, hari ini kalau kita tengok maknanya Allah betapa penyayangnya Allah dalam mendidik dan membimbing hamba-Nya. Sebab tu Allah At-Tawwab. Banyak kali kita buat dosa. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau dapat Ustaz memberi pencerahan berkenaan dengan ayat yang ke-45 ini. Ayat 45 ni Puan Ami Sofia adalah ayat yang terakhir daripada surah Fatir. Ia adalah ayat yang menjemput kedatangan surah Yasin yang kita telah baca bersama dengan Ustaz Syahmi tadi. Kalau kita perhatikan ayat 45 ini, Allah cerita tentang kalaulah manusia ini dengan kesalahan dan dosa yang mereka buat, Allah terus timpakan azab, memang habis manusia akan musnah. Bukan sekadar manusia, dabbah, haiwan-haiwan ternakan, binatang-binatang yang melata pun akan turut sama terkena, sedangkan mereka tidak pun melakukan apa yang manusia lakukan. Walaupun manusia itu kekal berdosa, tidak mahu bertaubat, Allah boleh menimpakan orang-orang kafir. An-nas di sini para ulama tafsirkan sebagai al-kufar, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW dan selepas zaman Nabi, iaitulah sampai ke waktu ini. Kalau Allah jatuhkan azab sebagaimana pernah kena kepada umat terdahulu, tengok ayat sebelumnya, ayat 44, Allah minta kita tengok umat terdahulu. Bila kamu berjalan, tengok umat terdahulu. Umat terdahulu gagah perkasa, tetapi melakukan syirik dan melawan para rasul. Allah. Mereka perli para rasul, mana azab, bawalah turun. Allah bawa turun, habis kaum Ad, habis kaum Samud, habis seluruh, termasuk binatang-binatang yang tak berdosa pun terkena sama-sama azab Allah. Kerana manusia, haiwan yang tak berdosa pun jadi mangsa. Maka datang ayat 45 dengan rahmat Allah. Apa yang Puan Ami sebutkan tadi, kerana sifat Allah At-Tawwab ataupun nama Allah yang lain Al-Halim. Al-Halim. Tuan-puan tahu apa itu Al-Halim? Yang maha penyabar, yang maha kalau Halim ini maknanya tak suka ada keburukan berlaku, menangguhkan kemarahan. Maka fahamlah kita ayat 45 ni cerita tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Kerana Nabi SAW, manusia tidak akan dibalas secara cash di dunia azab umat terdahulu. Allah tangguhkan ila ajalim musamma. Allah tangguhkan di alam barzah, Allah tangguhkan di alam akhirat. Mereka akan merana. Di dunia, masing-masing akan menghadapi kematian sebagaimana biasa, dan azab-azab yang tidak sampai ke tahap yang pernah kena kepada umat terdahulu. Azab juga, tetapi tidaklah bersifat sehebat azab yang pernah kena
kepada umat terdahulu. Allahu Akbar. Dan Ustaz dan para penonton, insya-Allah kita akan menghabiskan hari ini sehingga ke ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengucupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Jadi Ustaz, hari ini kita tadabbur dan menghayati betapa besar dan hebatnya kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada rahmat dan kasih sayang di sebalik ketegasan Allah yang tiada kompromi dalam meletakkan keadilan pada tempatnya yang sepatutnya. Bersempena dengan kupasan hari ini Ustaz, ayat 16 hingga 19, bagaimana ayat-ayat ini mengupas lanjut mengenai hakikat al-mulk, iaitu kerajaan Allah, dan ayat ini termasuk dalam ayat yang berkaitan dengan sains dan cabaran bagi manusia melihat bagaimana burung terbang dengan disiplin yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada Ustaz secara ringkas, bagaimana kita patut kaitkan Al-Quran dengan sains dan juga kehidupan kita pada hari ini? Baik, sebelum kita kaitkan dengan sains, ayat ini juga ada cerita sejarah. Jadi dua-dua unsur ni ada. Burung dalam ayat 19 ni kita boleh lihat dari sudut sejarah. Burung pada ayat 19 juga boleh dilihat dari sudut sains. Ini kehebatan Al-Quran. Di mana ayat itu memang membenarkan makna itu terangkum. Dari sudut sejarah, ia adalah kesinambungan cerita azab kepada umat terdahulu, peringatan kepada Quraisy di Makkah. Azab yang pernah datang kepada penceroboh Makkah adalah azab dengan Allah mengutuskan burung-burung ababil. Awalam yarau ila tayri fawqahum, bukankah kamu pernah nampak burung terbang di atas kepala kamu? Mujurlah tak jatuhkan batu-batu sijil itu atas kepala kamu. Batu-batu itu dijatuhkan ke atas Abrahah dan bala tenteranya. Dengan 3 biji batu, 1 di paruh, 2 di tangan. Batu pula dikatakan para ulama daripada neraka. Bagaimana burung tersebut boleh kekal hidup pegang batu daripada neraka? Kerana Ar-Rahman lah batu itu boleh bawa, boleh pegang batu daripada neraka. Kerana rahmat Ar-Rahman, batu itu dapat dipegang oleh burung. Sedangkan kalau sesuatu anda pegang daripada neraka, terus hancur lebur tubuh ni. Tetapi burung berkenaan, Allah Ta'ala pelihara tubuh mereka. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Burung itu tetap terbang dengan sehat walafiat, lalu menjatuhkan peluru-peluru ini ke atas Abrahah. Allah jaga tubuh badan burung daripada terkena api daripada batu sijil. Allah yang sama jaga Nabi Ibrahim yang mendoakan Mekah. Yang mendoakan Mekah. Kerana doa Nabi Ibrahim, Abrahah tak diserang. Ibrahim AS juga terpelihara daripada api, kalau kita masih ingat. Dari sudut sains, saya dah tulis dalam buku saya Kompas Al-Muluk ini, cerita-cerita menarik yang patut kita belajar daripada burung. 2 benda sahaja. Pertama, burung mengajar kita nak rezeki kena ikhtiar. Antara tafsiran ayat 19 dari sudut sains adalah burung seperti beberapa spesies yang tak perlu saya sebutkan di sini, ada yang terbang 36,000 kilometer untuk mencari rezeki semasa musim sejuk, perpindahan dari benua ke benua. Perpindahan daripada Antartika ke Arktik atau sebaliknya. Jadi apa kita belajar? Apa ayat ini mengajar para sahabat? Untuk rezeki yang lebih baik, kita kena get ready pindah. Maka ia mengisyaratkan hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada rezeki lebih baik di Yathrib. Kita kena jadi macam burung yang terbang ke sana. Ada orang akan sambut kita. Sebab burung tidak duduk di satu tempat and then datang rezeki daripada langit. Burung kena ikhtiar. Dan dari sudut sains juga kita belajar di mana cara burung terbang, saya tak ingat, kalau salah saya boleh mohon dibetulkan, namanya ilmu aerodinamik. Cara burung terbang memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh seperti Brothers Wright. Bahkan 1000 tahun sebelum Brothers Wright adalah Ibnu Firnas. Anda boleh Google Ibnu Firnas, ya, bagaimana beliau mengkaji burung terbang untuk menjadikan umat Islam boleh berada di udara. Now everyone can fly. Alhamdulillah.
Itu dia. Alhamdulillah Ustaz di atas penerangan dan rasa tak cukup kan. Semoga Allah terus memberikan kita rasa tamak untuk sentiasa mendengar ilmu, untuk memahami Al-Quran dan juga rasa gembira dan tenang. Walaupun ni sebenarnya sibuk juga ni. Jagi nak ni anak lah nak masuk office dan sebagainya, insya-Allah, walaupun work from home. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran, insya-Allah. Walaupun ada persoalan-persoalan, mungkin ada mereka yang belum terungkap, insya-Allah semua boleh pergi ke page Ustaz ataupun boleh dapatkan Kompas Al-Mulk. Cara-caranya boleh rujuk di page Tadabbur Center ataupun boleh beli di Shopee, insya-Allah. Saya kira ada. Saya pun tak sabar-sabar nak tengok balik Kompas Al-Mulk sebenarnya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita ni. Rasa lebih semangat ni. Sebab ada ramai sangat tak mampu nak baca ni, ramai sangat ni. Khair Azhar, Khairul Izaka Maria Hussein, Laitan Afsar Siti Mariam. Masya Allah, bukan setakat bersama-sama tapi juga berkongsi nota. Ini untuk saya juga khususnya. Daripada Salma Ali, Zainab Musa, Jasmine Rukiah. Alhamdulillah banyak. Daripada Nurliza Desa, Rosni Ahmad. Dan semua insya-Allah banyak kalau saya nak sebut nota-notanya, insya-Allah semua apa yang Ustaz telah sampaikan tadi, insya-Allah. Dan para penonton, semoga kita terus bersatu padu dalam apa orang kata memperbaiki diri menjadi insan yang berkualiti. Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya, insya-Allah. Semoga Allah terus memberikan kepada kita ilham untuk terus memperbaiki diri, memandu diri berdasarkan Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Para penonton, terima kasih. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.